تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما الأصدق الحديث كتاب الله وغير الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الفاتحة إلى صاحب الكتاب تقريب الإخوة في تعلم عقائد الإيمان الشيخ عبد القادر الله. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bahasan sifat hayatun. Sifat hayat. Kata muallif rahimahullah ta'ala, kata Syekh Abdul Qadir Wamah, bahasan yakni perbincangan. Perbincangan bahasa sifat hayat. Sifat hayat daripada setengah daripada sifat ma'ani, sifat yang ada diri. Jadi kita nak tengok di sini, kita nak membincangkan berkenaan dengan hayat, sifat hayat. Sifat di mana sifat hayat ni, hayat artinya apa? Artinya perhidup. Hayatun, bila kata hayatun dia dah jadi isim. Nama bagi sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat apa? Sifat tak mati ni orang panggil sifat hayat. Sifat yang kita kata ada dengan sifat ni, maka adalah yang sifat-sifat yang lain. Tengok nanti dia cerita di situ. Dan setengah daripada sifat ma'ani, dan setengah yakni dan sebahagian
daripada perbincangan sifat ma'ani itu. Sifat ma'ani, ingat, bila kata sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Terpulanglah kita nak kira daripada kita kata haya, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam pun tak apa. Ataupun kita nak ambil culang calin, kalam, qudrah, iradah, sama, basar, haya, satu lagi iradah pun boleh. Terpulang kat kita nak macam mana pun. Yang penting 7 tu adalah sifat ma'ani. Yakni yang dikehendaki. Terjemahan kepada hayah ni iaitu pehidup, yakni pehidup. Hayatun ialah pehidup. Pehidup, kita nak letak pehidup dengan apa? Pehidup lawan mustahil apa dah? Mati. Apa beza mati dengan binasa? Binasa dia untuk sifat baqa, kekal. Lawan dia binasa. Dia tak sesuai nak guna apa nama pehidup dengan binasa. Lawan binasa tak sesuai. Kesesuaian bagi pehidup apa dia? Mati. Mustahil Allah Ta'ala mati. Lepas tu yang kita nak himpunkan adalah hidup tak mati. Allah bersifat dengan pehidup, tak mati. Berapa dah? Itu kita bincang. Dah jadi ke berapa? 20 kan? 18, ni 10, jadi 20 dah. Wujud artinya ada, tak memang tiada. 2. Qidam artinya sedia, tak baharu. Baqa artinya kekal, tak binasa. Qiyamu ta'ala binafsih, apa mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan, tak menyamai. Qiyamu ta'ala binafsih, ada dengan sendiri, tak apa, tak beranjak kepada pencipta. Dah 10 dah. Wahdaniyah, esa, tak berbilang-bilang. Qudrah, berkuasa, tak lemah. Iradah, berkehendak, tak tergagah. Tak tergagah, tak terpaksa. Okey. Lepas tu, ilmu, pengetahuan, tak jahil. Yang ke-10 ni, haya, pehidup, tak mati. Kita dah ada 20 dah. Tinggal lagi berapa lagi? Tinggal lagi 20 lagi. Nak kemas, nak cukupkan pada makna La ilaha illallah, pada syahadah yang pertama. Dia kata hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Apa dia yang katakan pehidup ni? Iaitu pehidup ni. Ataupun iaitu hayatun ni. Apa dia? Nama bagi satu perkara. Nama bagi satu perkara, yakni nama bagi satu sifat. Nama bagi satu sifat yang tak mati, yang ada pada Allah Ta'ala, maka nama dia apa dia? Hayatun. Hayat. Hidup.
Dia nama bagi satu perkara, yakni bagi satu sifat yang ada ia sifat tadi ni pada zatnya ta'ala. Ada pada zat Allah Ta'ala. Kalau kita tengok definisi dia, apa dia? Dia satu sifat yang ada diri yang sedia kala pada zat Allah Ta'ala. Satu zat, satu sifat yang ada diri dia yang sedia kala qaimatun bizati ta'ala, ada pada zat Allah, yang mana sifat ni ada pada Allah, Allah tak mati. Jadi ulama pilih apa nama yang sesuai kepada sifat yang ada pada Allah, yang mana sifat tadi ni Allah tak mati. Nama dia Hayatun. Jadi maka pasal bersifat ia ta'ala, maka pasal ini, maka sebab bersifat ia ta'ala dengan ini sifat, dengan sifat apa? Sifat tak mati tadi ni, yang nama dia Hayah ni, dengan ini sifat hidup ia ta'ala. Allah hidup. Jadi bila Allah hidup, persoalan dia, adakah hidup ni macam kita? Kita hidup juga. Kita hidup, binatang hidup, pokok kayu hidup. Kita pergi rumah kawan kita, kita tengok, rumah ni hidup ni. Mana hidup? Kawan duduk pulang, tengok taman. Nampak rumah aku ni hidup. Dia kata rumah aku ni mati. Rumah ramai syok tengok hidup. Hidup tang mana? Tak nampak kan? Kau nampak congong tang tu tak apa kan? Ataupun pergi di rumah dia, kita tengok-tengok. Lukisan ni hidup ni. Mana hidupnya? Kita tak boleh hidup, boleh hidup jalan. Imai-imai. Ataupun kita kata, apa nama? Kita wujudkan pertubuhan. Kita tanya kawan kita, ni pertubuhan yang kita wujudkan ni hidup tak lagi? Apa beza hidup dah tu dengan hidup ni? Ada yang hidup dengan roh, tapi adakah Allah hidup dengan roh? Ada benda yang hidup yang tak menggunakan roh, hidup secara tabiat. Kita tengok rumput di padang, seronok hijau hidup rumput ni. Tengok rumput ni kering, mati. Hidup dengan makna segar, mati dengan makna kering. Adakah Tuhan macam tu? Ini kata nak ajak kita berfikir. Tak boleh kita hanya Tuhan bersifat dengan penghidup. Dengan penghidup Tuhan hidup. Tanya awak tak erti apa? Tak tu. Lepas tak? Lepas tak? Tak lepas. Sebab dalil akliyah, dia kena fikir setiap individu. Nanti kita akan bincang dalam kitab Aqidatun Najin. Dia akan tekankan di situ. Tak lepas. Tu yang Syekh Abdul Qadir Wangah, dia banyakkan dalam kitab Taqribul Ikhwan. Dia wakmai kebanyakan daripada awal kita bincang
Sampai sekarang semua dia buat main dalil aqliyah. Dia tak bincang langsung berkenaan dengan dalil naqliyah. Macam mana dalam kitab Misbahul Munir, dia umai bincang berkenaan dengan dalil naqliyah, dalil aqliyah. Tapi berbeza dengan kitab Takribul Ikhwan, dia membincangkan dengan dalil aqliyah. Sebab apa? Sebab Syekh Abdul Qadir Wanga dia nak ajak bagi kita sentiasa berfikir. Lebih-lebih lagi pada berkaitan dengan aqaidul iman. Hafal tak mahu? Hafal tak boleh. Fikir. Selagi kita dinamai mukallaf, maka selagi itulah kita dituntuti untuk kita pelajari, belajar. Itu yang Tok Guru Haji Saleh kata, belajar sampai ketahui. Fa'lam, ketahui olehmu. Apa dia maksud ketahui? Belajar olehmu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Apa dia Tuhan? Apa Allah? Tuhan mana? Allah mana? Nanti kita akan belajar. Kena belajar. Tak belajar, duduk dalam jahil. Tak apalah duduk dalam jahil. Takut-takut kita tak lepas tuntutan wajib, kita duduk dalam keadaan berdosa. Seperti mana yang dikatakan dalam Syekh Abdul Aziz dalam kitab Misbahul Munir, dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat. Tapi dia cerita dalam tu, siapa-siapa yang tak mempelajari, tak belajar, mati dia dikhawatiri. Iman hanya di sisi manusia, tapi kufur di sisi Allah. Nanti kita takut. Jadi kita, malam ni kita nak belajar berfikir tentang hidup. Hak ni hidup. Hidup ni macam mana? Hak ni kita kata hidup. Hidup dia macam mana? Tengok. Nanti nak bincang lagi ni. Tak habis lagi. Baru kita buka mukadimah. Bincang tak masuk lagi. Maka pasal bersifat ia, kata Syekh Abdul Qadir Wanga, ia ta'ala dengan ini sifat berhidup. Hidup ia ta'ala. Allah hidup. Maka ini sifat mana? Sifat hayat tu ni tidak bertakluk. Dia tak ada takluk macam mana sifat qudrah. Sifat qudrah ada takluk tanjizi hadis dengan suluhi qadim. Takluk sifat iradah. Takluk apa iradah? Tanjizi qadim, tanjizi hadis. Takluk sifat anmu ada takluk. Takluk dia inkisyaf, nyata bagi Allah. Tapi mai kepada hayam, dia tak ada takluk. Walaupun dia tak ada takluk, apa keistimewaan yang ada pada dia? Tengok. Hanya, ini keistimewaan sifat hayam ni. Hanya seolah-olah mengesahkan, yakni membolehkan Zat Ta'ala bagi bahawa bersifat ia Zat Ta'ala dengan sifat ma'ani yang lain juga. Nak mengesahkan bahawasanya sifat yang lain ni tak boleh nak ada kalau hayat tak ada. Itu keistimewaan hayat. Dengan adanya hayat, maka sifat lain
Bila zat yang bersifat dengan hayat tak mati tadi ni, maka sifat lain akan ada. Kalau dia mati, nak ada tak? Tak ada. Pentadbir kita mati. Nak cari pengganti pula. Kalau kita boleh naik tak apa? Aku pula nak ganti. Kita buat macam mana kita kata apa? Mengundi kan? Tak suka kat Tuhan ni. Lambat nak bagi. Bila COVID lah kami nak cari Tuhan lain pula. Undi pula. Cari Tuhan parti lain pula. Ada? Tak ada. Tuhan tu satu. Tuhan nak kita, itulah Tuhan orang kafir. Bila kita nak undi macam ni, orang kafir nak ambil Tuhan lain. Yahudi dia nak ambil Tuhan dia. Nasara ambil Tuhan dia. Pakat-pakat mengundi. Kita Islam ambil Tuhan kita. Majusi ambil Tuhan dia. Masalah dia, ada tak Tuhan lepas tu? Tak ada. Buddha ambil Tuhan dah. Lepas tu lawan pelagak. Siapa menang? Kalau macam tu syok. Buat gelanggang macam belaga kebal. Tuhan semua kita sembah dalam tu. Tuhan Buddha kita sembah dalam tu. Tuhan kita pun sembah dalam tu. Kita tengok adu, tengok siapa menang. Siapa menang? Kawan tu kami pilih nak jadi pentadbir, jadi Tuhan. Masalah dia tak ada. Jadi bila tak ada Tuhan yang lepa pun sembah tu apa? Tuhan kita yang mengaturkan, mentadbirkan. Pasal apa? Sebab Tuhan kita dia ada takluk dia. Tapi bagi sifat ayat, dia tak ada tanduk. Dia ada apa? Dia ada samaratus sifat. Saya kita tengok. Yang mengesahkan Allah Ta'ala bagi bahawa bersifat ia zat tadi ni. Zat mana? Zat yang sempurna tadi ni. Zat yang bersifat dengan apa? Qida'ah, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ada. Bersifat ia zat yang bersifat tadi dengan sifat ma'ani yang lain juga. Sifat ma'ani yang lain. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Adapun hidup itu bukan takluk. Hidup Allah Ta'ala bukannya takluk seperti mana yang kita fahami pada sifat qudrah, iradah dan ilmu. Hidup di sini dia ada kepada beberapa kategori. Kalau hidup yang khusus kepada zat Allah, kita namakan apa? Sifat. Ataupun samaratus sifat. Manusia hidup dia dengan apa? Dengan ruh dan nyawa. Semua kalau kita kata yang hidup ni, apa jenis yang hidup, semua kita kata ada ruh. Manusia, binatang yang jenis bernafas, hidup dia dengan nyawa. Dia bernafas. Monti nafas, monti nyawa.
Tumbuhan hidup juga ada. Dia hidup dengan apa? Hidup dengan segar. Hidup dia dengan membesar. Kita kata, seronoknya tengok pokok hidup. Mana? Tak nampak. Nampak daripada tanam, daripada daun 3, pecah daun 7. Saya naik berbuah. Seronoknya tengok hidup. Apa dia? Hidup dia dengan segar ataupun dengan basah. Bila tengok tu dia tanam, mampu habis. Mati. Mana matinya? Kering. Hang tak jurus sampai mati. Pokok ni. Hidup juga. Hidup yang lawan bagi mati. Mati pada tumbuhan kering. Aku meracun rumput tu. Mampu habis. Dia nak cerita apa? Nak cerita mampu itu ke dia nak cerita pokok tu kering? Kering. Kena racun. Kalau kita kata tempat kediaman, tempat kita duduk, kita pergi. Seronok tengok tanah ni hidup ni. Boleh buat cuk tanam. Nak buat rumah orang tua-tua ni cukup suka kalau tanah hidup. Tanah mati orang tua-tua tak mau kira cara langsung. Mana hidupnya? Kan nampak tak mana? Tanah tu hidup. Tunjuk Ustaz. Ada ruh tak di tanah tu? Kau nampak dia hidup tu sebab dia duduk berlari-berlari kan? Ada? Tak ada kan? Bagaimana kita mengetahui kata dia hidup? Ini yang katakan akliyah. Ketiga. Tengok kepada makhlukat, nampak kepada Allah. Apa yang ada di sekeliling kita? Kita kata ke ayat kan? Kita pesan ke anak-anak kita. Kalau nak buat ubat, hampa nak pergi minta ubat. Nak pergi minta ayat penawak, bawa ayat hidup. Ayat yang hidup. Jangan bawa ayat mati. Pernah dengar ayat mati? Siapa pernah dengar? Apa beza ayat hidup dengan ayat mati? Kita nak ajak. Minda kita untuk berfikir. Baru kita boleh mengesahkan Allah zat yang bersifat dengan hayat. Ni, ayat ni hidup kan mati? Kan mampu? Ayat tu mampu dah. Betul tak? Tak. Cuba kita fikir. Macam mana kita nak mengisbatkan pada kita kata hidup pada makhlukat ayat ni? Nak mengisbatkan pada hidup pada zat Allah. Zat Allah yang bersifat dengan hayat hidup. Kita nak nanti dia akan ajak cara nak berfikir. Ini cuma saya buka intro saja. Kita duduk di rumah. Bagi muslimat, makcik-makcik duduk masak. Sambil masak tu cuba fikir. Dia kata ni, kok mai tolong Ustaz? Hidup api ni. Api ni mampu lah. Mati lah. Kita cari. Gunakan akliyah kita. Cara kita nak berfikir. Kita kata ke orang perempuan,
Hampa ni tidak mampu. Tidak mati. Apa dia maksud tidak mati? Kalau mati habis, lega lah habis. Panggil orang mai. Mai kita kata urus jenazah. Kata, tergerak-gerak dia, tak sedap pun. Mangkit dah siap tu. Apa tidak mampu? Apa dia maksud? Tidak mampu, tidak mati. Tak sedap. Apa beza dia? Hidup juga. Hidup yang lawan berjimah mati. Tu pada ni tempat tinggal, tempat duduk. Kita kata seronok duduk di rumah ni. Rumah hidup. Rumah ni hidup. Mana hidup rumah tu? Seronoknya duduk kawasan ni. Hidup kawasan ni. Macam mana lah orang kata? Seronoknya mai kampung Teluk Nibung. Suasana kampung ni pun hidup. Mana hidupnya? Orang. Kau hidup apa dia? Hidup sebab imarah. Seronoklah kami mai ke surau Teluk Nibung. Hidup. Apa dia nak cerita apa? Nak abang kata imarah tiap malam tu ada kuliah. Hidup. Itu tempat tinggal. Cuma kita minda kita bergerak. Bergerak kepada selangkah beberapa langkah. Tengok. Itu kita tengok yang di sekeliling kita. Tengok yang di luar kotak minda kita pula. Kita tengok kepada matahari, bulan. Hidup kan mampu? Hidup. Macam mana yang kita kata dia hidup? Kita kena IQ kita, minda kita berjalan. Kalau pada urusan pejabat kita, cuba contoh kita kata ni lah, kita kata nanti kan AJK surau, seronoklah surau mereka tu. AJK hidup, AJK mereka hidup, memang hidup kan. Nak buat hidup tak mana? Hidup pasal aktif. Bergerak lepas tu. Buat program atok ni. Itulah ruh kepada diri sesuatu tadi. Jadi, kiaslah yang lain lagi. Kias tengok nanti. Pokok kayu. Hidup lepas dengan apa? Nak ni hidup dengan apa? Ayam hidup apa dia? Ayam hidup, dia tak mati ni selagi kita tak jerang. Jerang ayam mati. Pasal apa? Sains kata molekul-molekul dalam dia habis. Mamanya apa? Zarah-zarah ayam tadi ni. Kalau kita boleh tengok, tu kata kajian saintis ni, mereka boleh tengok tu, bila ayat tu yang dibaca di ruqyah, dia akan membentuk dengan ayat yang tak di ruqyah. Ni, walaupun ayat ni kita kata tak tentu. Tiap-tiap malam ada baca, lepas sembahyang Isya kita baca Al-Mulk. Sehari malam Jumaat baca Yasin. Walaupun ayat tu tak ambil letak depan tu pun, dia
hidup. Diri kita pun kalau tak kena dengan ayat-ayat Al-Quran, tak ada ruqyah, mampu saya kata dia kena ada zikrullah, selawat, itu yang akan menghidupkan diri kita. Tapi adakah Allah nak hidup dia kena ada sesuatu? Tidak. Mustahil bagi Allah. Jadi dia ada apa? Tengok, hanya daripada perkara-perkara yang dinamakan dia, pada istilah ilmu usul dia ni, samaratus sifat, yang dinamakan dia dengan samaratus sifat. Apa dia samaratus sifat? Yakni kegunaan. Apa dia tak faham kegunaan? Kegunaan sifat atau jaksa. Jaksa ni bahasa petani. Apa dia kegunaan? Kegunaan ni kita namakan dia sebagai fungsi ataupun peranan. Fungsi bagi ayah, dia menghidupkan sifat-sifat yang ada. Jadi kita boleh tengok bila kita kata haya tu, okey, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Kena ada apa? Ada haya pada kita. Tak ada haya, wujud pun tak ada. Bila wujud tak ada, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wadana pun tak ada. Itu kepentingan samaratul hayat. Pentingnya fungsi samaratul hayat itu. Peranan samaratul hayat. Dia kata, dengan sifat pehidup, Allah Ta'ala hidup. Jadi, kalau kita tengok di sini, haya bersifat dengan wujud. Haya bersifat dengan qidam. Haya bersifat dengan baqa. Haya bersifat dengan mukhalafah. Haya bersifat dengan qiyamu. Haya bersifat dengan wahdaniyah. Haya bersifat dengan ada, wujud. Haya wujud. Haya qidam, sedia. Haya baqa, kekal. Haya mukhalafah, bersalahan. Haya qiyamuhu, ada dengan cara tersendiri. Haya tak berbilang-bilang. Tidak. Qudrah. Ni kita tengok peranan haya tu. Dia kalau kita ni kita panggil apa? Apa Cik Syed? Kita panggil apa? Haya. Dia umpama macam mana? Duduk tengok jalan. Keliling dia kan. Dia duduk kawal jalan tu. Kalau kita tengok pada kita kata minda kita lah kan. Tu. Kepentingan fungsi samaratul haya, kata samaratul haya tu. Peranan haya tu. Dia haya wujud. Haya qidam. Haya baqa. Haya mukhalafah. Haya qiyamuhu. Haya wahdaniyah. Dia katakan, yakni yang kata samaratul haya, kegunaan atau jaksa bagi sifat, yakni bagi segala sifat.
Bila kata sifatun, kalau sifatun fata marbutah, itu satu sifat. Tapi kalau kata sad, fa, alif, ta, tu dia nak abang kata banyak sifat. Kalau kita mengaji la'an mu'arad, dia kata jamak mu'annas. Banyak sifat-sifat. Tu bila kita kata kegunaan fungsi bagi sifat-sifat. Bagi sifat-sifat apa? Sifat-sifat kesempurnaan. Jadi dapat di sini makna kita nampak, kita faham bahwasanya hayat adalah sifat penghidup yang mana Allah Ta'ala bukan hidup macam mana makhluk yang kita bincang tadi. Dia bukan hidup dengan segak, bukan hidup dengan kita kata membesar, bukan hidup dengan menetap, bukan hidup dengan kita kata apa, keadaan, tempat, ataupun kita kata apa, Allah. Bukan hidup dengan kita kata apa, berjasa, tak ada. Kita kata kat kawan kita, kawan kita duk sembang, kawan-kawan dah, kawan kita meninggal dah. Tapi dia ada jasa dia pada negara. Kita kata nama dia tetap akan hidup. Hidup dengan maksud apa? Hidup dengan maksud disebut-sebut atas jasa dia. Mana nak sebut? Dikenang. Dikenang. Itu hidup juga. Takkan Tuhan nak hidup macam tu. Dikenangkan nama Allah. Baru zaman kita baru. Ataupun hidup dengan mana kita kata apa, bergerak, berjalan, beroperasi. Kita kata kelang ni tak hidup ni. Aku nampak cara-cara ni, kelang ni tak hidup dah. Sikit hari lagi mampu. Apa hidup dia tu? Makhluk ke qadim? Baru ke qadim? Baru. Adakah Tuhan nak hidup macam kelang? Apa maksud hidup kelang? Beroperasi. Mana kelang tu mampu pasal tak beroperasi. Tak bergerak, tak berjalan. Ni perumahan ini tak hidup ni. Berapa hari tengah. Hidup dengan apa? Beroperasi. Tuhan nak beroperasi macam tu lah. Baru sama orang kita. Sama dengan makhluk. Tuhan. Jadi bila kita faham tu, maka Allah Ta'ala hidup tak mati. Dengan sifat penghidup, Allah Ta'ala hidup tak mati. Kita kemak. Pasal bila kita kata tak mati ni, bukan hidup yang seperti mana ada pada makhluk. Bukan hidup yang berada nyawa. Bukan hidup yang kita kata apa, bernafas. Bukan hidup yang tentang segak. Bukan hidup tentang operasi. Tak ada. Semua tu mukhalafatuhu lil hawadis. Dia yang kata haya mukhalafah. Haya wahdaniyah. Haya qiyamuhu. Haya baqa. Sebab apa? Sebab hidup yang kita bincang tadi ni, hidup makhluk tadi ni, hidup baru tadi ni, kekal ke binasa? Binasa. Hidup Allah tak binasa. Nampak? Tak nak buat. Teman dia tu dah. Pecaman kata dia bersifat dengan hayat ni. Syekh Abdul Qadir Wanga dia setelah daripada dia bincang dengan kita,
Maka dia nak ajak kita pula cara bagaimana kita nak berfikir menggunakan akal yang waras untuk mendapatkan sebagai dalil kita, hujah kita. Tentang sifat haya. Wallahu a'lam wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.